Bertemu kembali dalam rentasan berita bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama edisi 762. Majlis Raja-Raja tolak nasihat Perdana Menteri. Siapa sebenarnya gila kuasa? Rakyat mahu perubahan, kajian IDE. Masa pembangkang kembali bersatu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keputusan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk tidak memperkenankan permohonan pelaksanaan darurat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin disambut dengan kesyukuran oleh rakyat dan pemimpin Pakatan Harapan. Presiden Parti Amanah Negara Muhammad Sabu dalam kenyataannya berkata, Parti Amanah meyakini bahawa keputusan ini telah dibuat dengan penuh hemah dan bijaksana dengan mengambil kira kepentingan rakyat Malaysia seluruhnya dan kelangsungan kemakmuran negara. Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng pula menyifatkan keputusan Yang di-Pertuan Agong itu adalah tepat dan disambut dengan rasa syukur oleh semua rakyat Malaysia. Suara rakyat biasa telah didengari, ujarnya. Sementara itu, dalam kenyataan yang lebih terperinci, Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata bahawa keputusan Yang di-Pertuan Agong untuk tidak mengisytiharkan darurat itu jelas memperkukuhkan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Ia ternyata suatu ketetapan yang melandaskan semangat perlembagaan dan memahami denyut nadi keresahan dan suara rakyat seperti yang disuarakan oleh pemimpin-pemimpin politik, masyarakat madani, tokoh-tokoh akademik dan pihak media yang bertanggungjawab yang menginginkan agar sistem demokrasi tidak dinodai, tegasnya. Ketiga-tiga pemimpin dalam Parti Gabungan Pakatan Harapan itu bersetuju bahawa semua pihak harus bersatu dalam menangani pandemik COVID-19 dan masalah ekonomi berikutnya. Permohonan tersebut ialah pelaksanaan darurat perkara 150-1 dan pemasyhuran ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2020 menurut perkara 150-2B Perlembagaan Persekutuan untuk memerangi ancaman wabak COVID-19 di negara ini. Terdahulu, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, Al-Sultan Abdullah berpendapat tiada keperluan buat masa ini untuk Seri Paduka Baginda mengisytiharkan darurat di negara ini atau mana-mana bahagian negara Malaysia. Berpandukan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, di samping memahami keseriusan implikasi daripada permohonan tersebut terhadap imej negara, pandangan dunia antarabangsa, keyakinan para pelabur dari luar dan dalam negara serta aspek kemakmuran negara dan kehidupan rakyat jelata. Baginda dengan kearifan dan kebijaksanaan berpendirian amat penting untuk perkara tersebut dibincangkan secara bersama dengan raja-raja pemerintah menurut kenyataan itu. Ditegaskan juga bahawa Yang di-Pertuan Agong memilih melakukan rundingan dan konsultasi selaras dengan budaya syura yang sangat dianjurkan Islam ketika ummah menghadapi sesuatu persoalan yang memerlukan penyelesaian. Raja-raja berpendirian pentingnya dihormati mekanisme semak dan imbang antara pelbagai cabang kerajaan dan peranan Seri Paduka Baginda untuk mengimbangkan pelbagai tuntutan demi menjamin berlakunya keadilan dan membatasi sebarang unsur penyalahgunaan kuasa. Raja-raja turut menegaskan pentingnya prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen diterjemahkan melalui budaya pemerintahan yang pada setiap masa meluhurkan perlembagaan negara dan mendaulatkan
membuatkan undang-undang dan mengutamakan kebajikan rakyat jelata. Kenyataan media ini dikeluarkan dengan titah perkenan Raja-Raja. Di samping itu, Al-Sultan Abdullah turut mengajak seluruh rakyat untuk bersama Seri Paduka Baginda berdoa semoga wabak COVID-19 dapat segera dibantras dengan berkesan. Jurucana mengucapkan tahniah di atas bijaksana Yang di-Pertuan Agong dan bersyukur kerana kedaulatan undang-undang dan institusi demokrasi terus dipertahankan. Penolakan Yang di-Pertuan Agong ini menggagalkan usaha kerajaan Perikatan Nasional yang begitu bersungguh-sungguh mahu darurat diisytiharkan seperti yang diwawarkan mereka. Maknanya dari segi moral, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan 69 menteri dan timbalan menterinya serta 3 duta khasnya yang mahu menggantung sidang parlimen boleh dianggap kalah. Jika mereka ada maruah dan perasaan malu, sepatutnya mereka meletakkan jawatan. Percubaan kerajaan Tebuk Atap menggunakan pandemik COVID-19 untuk mendapat kuasa mutlak umpama diktator yang gagal. Sedangkan hakikatnya Perdana Menteri Perikatan Nasional itu takut berhadapan dengan pembangkang ketika membentangkan Belanjawan 2021 pada November 2020. Apabila tiada bantahan, apa-apa sahaja boleh diluluskan dalam bajet tersebut untuk 70 menteri dalam kabinet yang setakat ini entah apa yang mereka lakukan untuk kesejahteraan negara dan rakyat. Lebih-lebih lagi, Ahli Parlimen Gua Musang yang juga pengerusi Jemaah Penasihat UMNO, Tan Sri Tengku Razali Hamzah telah menghantar permohonan untuk usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Dengan majoriti 2 kerusi, Perikatan Nasional memiliki hanya 113 sokongan Ahli Parlimen. Tindakan Tengku Razali sudah tentu menggusarkan Muhyiddin. Sokongan gerombolan UMNO yang kononnya menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba-tiba merangka persefahaman baharu dengan PAS untuk mendaftarkan Muafakat Nasional tanpa bersatu. Lalu difikirkan strategi bagaimana hendak terus berpaut kepada kuasa yang kini seperti telur di hujung tanduk itu. Gencatan politik pula dilancarkan antara UMNO dan Bersatu, kononnya demi bersama menangani pandemik COVID-19. Namun pemimpin pembangkang tidak teruja dengan gencatan politik itu. Maknanya, Muhyiddin masih berhadapan dengan penolakan Belanjawan 2021 yang perlu mendapat kelulusan Dewan Yang Mulia itu. Tendangan Anwar gila kuasa langsung tidak mendapat tempat di hati rakyat yang semakin mual dengan tindakan antara 2 darjat yang dilakukan oleh Kerajaan Tebuk Atap. Keputusan Peguam Negara tidak mendakwa Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali kerana melanggar perintah kuarantin wajib selama 14 hari dikecam teruk bukan hanya oleh pemimpin Pakatan Harapan tetapi rakan-rakan mereka sendiri. Akhirnya, harapan dipautkan kepada pengisytiharan darurat dengan menggunakan alasan pandemik COVID-19. Lalu didendangkan kebaikannya langkah darurat ini yang disokong kuat oleh Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Azmin Ali yang lantang membidas Anwar Ibrahim kononnya gila kuasa. Namun cubaan untuk membentuk pemerintahan mirip diktator menerusi langkah darurat itu digagalkan oleh Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja yang bersidang pada Ahad lalu. Kini jari dituding ke arah Azmin Ali dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang kononnya memberi nasihat yang salah kepada Perdana Menteri. Seolah-olah kedua menteri kanan itu mahu dijadikan kambing hitam di atas kesipuan Muhyiddin yang cadangannya dibakul sampahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Kelakar, takkan Muhyiddin tidak ada pendirian sendiri sehingga beliau dipengaruhi sepenuhnya oleh 2 orang menteri kanan. Justru tuntutan pemimpin pembangkang agar Muhyiddin meletakkan jawatan itu amat munasabah. Namun kononnya beliau dipujuk supaya jangan melepaskan jawatannya. Sungguh ramai yang akan terjejas periuk nasi jika Muhyiddin meletakkan jawatan Perdana Menteri. Sekarang siapa pula yang gila kuasa? Sudah tentu bukan Anwar Ibrahim yang hanya mahu mengambil balik mandat yang telah dicuri menerusi langkah Sheraton pada Februari lalu. Suka tak suka kerajaan pimpinan Muhyiddin ini akan terus dilabel kerajaan yang masuk ikut atap dan kini cuba keluar menerusi pintu kecemasan kerana kononnya darurat. Sampai hati kalian gunakan penderitaan mangsa COVID-19 demi mendapat kuasa mutlak.
Strategi mahu menggantung Parlimen melalui pengisytiharan darurat gagal. Sekarang gerombolan tebuk atap sedang sibuk mengatur strategi baharu bagaimana mahu mengekalkan kuasa sekaligus meneruskan pengkhianatan terhadap mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Rupanya rotan yang dimaksudkan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin ialah menafikan hak rakyat untuk bersuara di dalam Parlimen. Sedarlah wahai abah yang mahu menggunakan rotan ke atas rakyat marhain ditolak oleh rakyat. Sekiranya Yang di-Pertuan Agong memberi perkenan permintaan Muhyiddin untuk mengisytiharkan darurat, Parlimen digantung dan beliau dapat mempertahankan kedudukan tanpa semak dan imbang. Ini termasuk meneruskan belanjawan tahun hadapan tanpa perbahasan dan undian di Parlimen. Kononnya cadangan pengisytiharan darurat sebagai langkah untuk memerangi pandemik COVID-19. Hebat kan rancangan itu? Untuk rekod, Muhyiddin Yassin mempunyai sokongan 113 daripada 222 ahli Parlimen, jauh dari 133 yang pernah disebut dalam audio mirip suaranya dalam Scheme of Things rekaannya. Sebelum Yang di-Pertuan Agong membuat keputusan, Institut Darul Ehsan atau IDE telah menjalankan pungutan pendapat yang dinamakan sebagai Rakyat Malaysia Bersuara atau Malaysian Speak secara elektronik menerusi medium sebaran WhatsApp, Twitter, Facebook, email, laman sesawang dan juga Telegram yang dihubungkan kepada sistem e-survey IDE. Menerusi IDE, tinjauan ini melibatkan rakyat Malaysia daripada pelbagai latar belakang yang bermula dari jam 4 petang hingga 12.30 malam, yang ini selama 8 jam, Sabtu 24 Oktober lalu. Sehingga jam 12.30 malam, seramai 51,147 orang responden telah menyertai pungutan pendapat ini. Keputusan survey menunjukkan majoriti rakyat Malaysia menolak pengisytiharan darurat dan memilih pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baharu. Soalan pertama, adakah anda bersetuju dengan pengisytiharan darurat? Terdapat 22.61% iaitu 11,560 responden menjawab ya. Sementara itu 77.39% iaitu 39,587 responden menjawab tidak. Soalan yang kedua, apakah pilihan terbaik untuk rakyat Malaysia? Sebanyak 32.49% iaitu 16,617 responden memilih Tan Sri Muhyiddin Yassin kekal sebagai PM. Namun Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi pilihan iaitu 49.8% iaitu 25,469 responden. Sementara itu hanya 17.71% iaitu 9,061 responden setuju Parlimen dibubarkan dan diadakan pilihan raya umum. Berdasarkan analisis IDE mendapati majoriti yang menyokong pengisytiharan darurat adalah mereka yang turut cenderung menyokong Muhyiddin Yassin untuk kekal sebagai Perdana Menteri. Sementara itu mereka yang menolak darurat lebih cenderung memilih Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Maknanya, jika 51,147 orang responden unik ini boleh dianggap sebagai sampel yang mewakili populasi pengundi, maka pilihan rakyat untuk Perdana Menteri Malaysia ialah Anwar Ibrahim. Keputusan ini tidak menghairankan memandangkan cara dua darjat Kerajaan Perikatan Nasional menangani pihak yang ingkar SOP COVID-19 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Selain itu, saiz XXXL iaitu 70 orang menteri dalam Kabinet dilihat gagal berfungsi secara cekap untuk menangani masalah rakyat. Kerajaan Perikatan Nasional hilang kredibiliti dan dianggap tiada integriti oleh rakyat yang mahu keadilan dan kesamarataan di sisi undang-undang, khususnya berhadapan dengan pandemik COVID-19. Sementara Perikatan Nasional yang dikuasai Tan Sri Muhyiddin Yassin sedang dalam darurat, adakah Pakatan Harapan dan pembangkang lain jadi penonton bisu? Sudah tentu tidak. Sudah tentu pemimpin Pakatan Harapan dan parti-parti lain yang cintakan keadilan dan mahu membantras rasuah tidak boleh menunggu gerombolan Perikatan Nasional kembali untuk mengasah kuku mereka. Semua ahli politik, khususnya ahli Parlimen yang tidak bersetuju dengan cadangan darurat diseru agar bersatu, kata Naib Ketua Pemuda Amanah Gombak Shazmir Haris Nur Azalan. Beliau berkata kesemua pemimpin blok pembangkang perlu bersatu bagi membentuk gabungan yang menggantikan kerajaan sedia ada. Kesemua ahli politik yang tidak bersetuju dengan usaha ini iaitu darurat termasuk sebahagian ahli Parlimen UMNO antaranya Tengku Razali Hamzah pastinya memikirkan soal rakyat yang sedang tersepit, ujarnya dalam satu kenyataan hari ini.
Blok oposisi pada masa ini terdiri daripada Pakatan Harapan iaitu Keadilan, Amanah dan DAP. Mereka membentuk gabungan pembangkang terbesar dengan 91 kerusi parlimen, manakala Warisan 8 dan gabungan Parti Sarawak GPS dengan 19 kerusi. Jumlah kerusi parlimen yang dimiliki kesemua parti terbabit sebanyak 118 kerusi. Selain itu, Parti Pejuang Tanah Air atau Pejuang dan Ikatan Demokratik Malaysia Muda juga turut bersama sebagai pembangkang. Sebelum ini, Pejuang yang dipimpin oleh Tun M menyatakan pihaknya tidak mahu mengadakan kerjasama dengan Keadilan. Dalam pada itu, bekas Ketua Armada Bersatu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman kini memimpin sebuah parti bernama Muda. Syazmir berharap ahli parlimen pembangkang mengenepikan sentimen politik masing-masing bila melihat sikap tersebut dapat membentuk satu pakatan baharu yang lebih kukuh dan ampuh demi membina sebuah kerajaan yang boleh berfungsi dengan baik dan stabil. Semuanya demi kelangsungan rakyat yang sedang ditimpa musibah besar, tegasnya. Nah, sekarang pemimpin akar umbi anak muda bersuara mengajak pemimpin atas kembali bersatu ketika lawan sedang luka parah. Terimalah ajakan mereka. Jangan jadi seperti pepatah yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Apa yang kita ada berdekatan harus kita terus dakap, sementara yang jauh kita kunjungi walaupun bukan secara fizikal. Buang semua ego pada diri kita. Keikhlasan perlu ditunjukkan dengan perbuatan, bukan hanya sekadar kata-kata. Ingat, kita kalahkan Barisan Nasional suatu masa dahulu kerana mereka dalam keadaan kucar-kacir. Kali ini pun pengganti Barisan Nasional iaitu Perikatan Nasional juga dalam keadaan lemah. Maka kali ini kita harus mengumpulkan kekuatan. Rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih untuk perhatian anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.